MAIS tarik balik tauliah mengajar Ustaz Abdullah Khairi. Shah Alam, Majlis Agama Islam Selangor menarik balik tauliah mengajar penceramah bebas Ustaz Abdullah Khairi di Selangor. Perkara ini dikongsikan penceramah berkenaan menerusi kemas kini di Instagram Abdullah Khairi pada Khamis ini. Beliau turut menyatakan lampiran surat penarikan tauliah mengajar tersebut bertarikh 3 Oktober. Menurut surat berkenaan, MAIS memutuskan untuk menarik balik tauliah mengajar yang dikeluarkan sebelum ini berdasarkan subsection 118 sub 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Sehubungan itu, pihak tuan hendaklah berhenti daripada menjalankan sebarang ceramah umum atau mengajar apa-apa tentang Islam di Selangor berkuat kuasa penarikan tauliah berkenaan. Pihak tuan juga perlu menyerahkan kad identiti tauliah kepada pejabat agama daerah, PAID atau bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor dalam tempoh 14 hari dari terima surat ini. Menerusi surat tersebut, MAIS juga turut mengingatkan penceramah tersebut mematuhi arahan ditetapkan atau berdapat tindakan di bawah Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor jika didapati mengajar agama atau ceramah selepas penarikan tersebut. Pada Rabu lalu, Sinar Harian melaporkan MAIS turut menarik tauliah mengajar Ketua Pemuda PAS Selangor, Muhammad Syukri Omar. Kenapa saya bawa isu ni, tuan-tuan? Kenapa saya bawa cerita ini? Dia cerita macam ni. Benda ni dia akan dimainkan oleh orang PAS selepas ni. Inilah dia kerajaan sekular, dia kata, yang menarik balik tauliah daripada orang yang boleh memberikan ceramah agama. Inilah mereka yang orang kata cuba menghentikan dakwah Islam, dia akan kata macam tu. Baik, yang pertama, ini tak ada kena-mengena dengan Parti Keadilan Rakyat. Okey, tak ada kena-mengena dengan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Okey, Majlis Agama Islam Selangor adalah sebuah badan agama Islam direct bawah Sultan Negeri Selangor. Sesiapa yang mengatakan sedemikian bermakna dia telah derhaka kepada Sultan Selangor. Itu yang pertama. Okey, kita kena sedar, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja tindakan MAIS sebenarnya antara lain pada pandangan saya berkemungkinan berkaitan dengan tindakan sesetengah penceramah PAS yang telah ditegur berkali-kali supaya tidak berceramah politik di dalam masjid, tetapi mereka masih lagi berceramah-ceramah politik dalam masjid, menggunakan masjid untuk menghasut, untuk memecah belahkan umat Islam. Jadi tidak mustahil ini perkara yang berkemungkinan antara sebab kenapa tauliah tersebut ditarik balik. Kemungkinan saya tak kata Ustaz Abdullah Khairi berbuat demikian, tetapi bila merujuk kepada pimpinan ataupun penceramah-penceramah PAS, ini ada kemungkinan yang menyebabkan ia berlaku. Namun apakah sebab sebenar dia berlaku? Yang itu kita kena tunggu ataupun kena bertanyalah kepada MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Tidak ada kena-mengena dengan Menteri Besar Selangor, tidak ada kena-mengena dengan Exco Agama Selangor iaitu YB Faminga, tak ada kena-mengena dengan beliau. Daripada sekian lama, sejak dahulu lagi, agama Islam itu adalah di bawah Sultan. Penentuan, ketetapan, mufti, Majlis Agama Islam bukan di bawah kerajaan negeri, bukan di bawah Menteri Besar, bukan di bawah Exco Agama, tetapi ia direct di bawah Sultan, dan apa saja keputusan direct melalui Sultan. Itu yang kita kena faham dahulu. Sebab isu ni akan dimainkan, tuan-tuan. Percayalah. Isu ni akan dimainkan, isu ni akan digembar-gemborkan, isu ni akan dijual. Digunakan, inilah dia mereka yang tidak kuat iman dia, inilah dia mereka yang cuba nak menghancurkan Islam, anti-Islam. The moment dia kata macam tu, ketahuilah mereka sebenarnya telah khianat dan telah menderhaka kepada Sultan, maka tindakan boleh diambil kepada mereka di bawah Akta Hasutan, kalau ada sesiapa yang berklaimkan demikian. Jadi even Ustaz Abdullah Khairi pun tak berani kata demikian, maka dia terpaksa kata, oh tak ada, ini yalah, dah dapat terima surat, terimalah seadanya. Itu kata beliau. Jadi tindakan itu kita kena faham, dan daripada situ kita kena tahu bahawa ini adalah tindakan Majlis Agama Islam Selangor. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan negeri, tak ada kena-mengena dengan dengan Menteri Besar, Exco Agama, tak ada kena-mengena. Apa-apa persoalan, pergi tanya Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Majlis Agama Islam Negeri Selangor tu bersekongkol dengan PKR lah. Kalau kau nak kata demikian, maka kau tuduhlah Sultan Selangor berbuat demikian. Okey? Alright, malam ni kita... Now, beberapa hari yang lepas, Kecoh mengatakan rombakan kabinet akan berlaku 2 hari lepas. Atau semalam 2 hari lepas. Tapi rupanya tak berlaku pun, kan? Tak berlaku pun rombakan kabinet seperti yang didakwa.
Saya percaya begini, saya kata rombakan kabinet ni akan berlaku. Rombakan kabinet akan berlaku. Tetapi dia berlaku dalam kapasiti yang perlahan. Maksudnya dalam kapasiti yang memang kena berlaku. Saya ambil contoh. Salahuddin, arwah Salahuddin, Allahyarham Salahuddin telah pergi, maka tempat beliau perlu diganti. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita menyentuh persoalan persoalan ada kementerian yang berkemungkinan bukan tak perform tetapi terlalu besar sehingga kapasiti dia tak mampu nak tanggung seorang, berkemungkinan kementerian tersebut boleh dipecahkan. Setahun pertama ini adalah bagi kerajaan Anwar Ibrahim menguji, bagi kerajaan Anwar Ibrahim menguji dan melihat sejauh mana kapasiti ataupun kabinet kecil ini mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Dan kalau berlaku sekalipun, itu adalah prerogatif ataupun bidang kuasa. Kita dengar. Rombakan kabinet, tak payah sibuk beritahu PM apa yang perlu dibuat. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menasihatkan MCA supaya berhenti daripada cuba mengajar Perdana Menteri tentang cara menjalankan tugasnya mengenai cadangan rombakan kabinet. Bercakap kepada pemberita malam tadi, Loke yang juga Setiausaha Agung DAP berkata rombakan kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri dan ini harus dihormati. Saya rasa tak perlulah kita sibuk beritahu PM apa perlu dibuat. Rombakan kabinet ni kalau ada, ia kuasa prerogatif PM. Setakat ini PM tidak ada apa-apa maklumat, tidak ada bagi apa-apa maklumat. Malam mesyuarat kabinet hari ini pun langsung tak sentuh rombakan kabinet, katanya. Loke berkata di sana, berada di sana untuk kempen BN. Dia diminta mengulas kenyataan jurucakap MCA Mike Chong 2 hari lalu yang mencadangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggugurkan beberapa anggota kabinet ketika spekulasi bertiup mengenai rombakan kabinet. Antara lain, MCA mencadangkan Menteri Pengangkutan Ngah Koming digugurkan daripada barisan kabinet kerana itu terus bertindak seperti ahli politik pembangkang walau kini menjadi kerajaan. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesama politik Cheo Yok Kong yang kemudian menggesa MCA untuk meninggalkan kerajaan. Ketika dia minta mengulas mengenai perkara itu, Loke menganggap kenyataan Cheong sebagai pendapat peribadi dan katanya DAP berpegang kepada semangat kerajaan perpaduan. Bagi kita dalam DAP, kita tidak minta mana-mana pihak masuk atau keluar. Ini telah dibentuk atas semangat kerajaan perpaduan. Jadi yang berada dalam kerajaan ini mesti komited dengan kestabilan politik dan kerajaan hari ini. Baik. Dia cerita dia macam ni lah. 2 hari lepas, dia macam ni. MCA ni, musuh ketat MCA ni satu je, DAP. Kita kena faham, musuh ketat MCA ni satu je, DAP. Sekian lama, MCA ni memang jaki dan memang tak puas hati dengan DAP for sekian lama dah. Kan? Sekian lama. Jadi bila mereka tak puas hati dengan DAP dengan sekian lama, dan yang menariknya, geng-geng yang ultra Melayu ni kata DAP ni nak menghancurkan Melayu dan menaikkan Cina. Geng-geng MCA kata DAP ni nak menghancurkan Cina. So masing-masing guna perkauman, tuan-tuan. MCA kata DAP nak menghancurkan Cina, PN bersatu PAS kata DAP ni nak menaikkan Cina, nak menghapuskan Melayu. MCA kata dia nak menghancurkan Cina dan juga nak membela geng-geng ultra Melayu ni. Itu kata mereka. Walaupun tak directly sedemikian lah dia kata. Tetapi itulah umpamanya dia nak ceritakan. So DAP ni, DAP macam, lah yang mana satu aku ni? Satu kata aku bantai Cina, satu kata aku ni pro nak angkat Cina. Yang mana satu? DAP neither, tuan-tuan. DAP adalah parti progresif yang mengangkat agenda rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Sama je dengan Parti Keadilan Rakyat. Kita mengangkat agenda rakyat terlebih dahulu. Kita progresif dalam melihat agenda rakyat. Kita progresif dalam melihat perlunya kita mengangkat semua rakyat Malaysia. Itulah yang kita lihat sekarang ini. MCA kata DAP macam tu, DAP begini. Dia kata Ngah Koming ni tak perform dan sebagainya. Tuan-tuan, antara menteri yang perform bagi saya adalah Ngah Koming. Antara menteri yang perform. Tetapi MCA ni, dia kata Ngah Koming macam pembangkang. Yang macam pembangkang tu MCA. Dia mata dia dilihat macam pembangkang sebab dia sentiasa benci DAP. MCA ni adalah parti yang sentiasa membenci dan memusuhi DAP. Sampai bila-bila pun dia akan anggap begitu. Jadi pada pandangan mata dia, bagus macam mana pun Ngah Koming itu, maka pandangan mata dia adalah dia tetap jahat, dia tetap tak elok, dia tetap tak bagus, dia tetap tak perform. Itulah pada pandangan mata mereka. Sebagaimana juga kalau kita lihat pembangkang sedemikian. Saya bawa cerita, tuan-tuan. Sebagaimana pula kita lihat pembangkang sedemikian. Baik. Dan MCA cuba nak komen pasal kena gantikan orang itu, kena gantikan orang ini. Kita kata Anthony Loke,
Kalau nak ganti siapa-siapa, itu hak Perdana Menteri. Tak payah nak sembang-sembang, tak payah nak kacau-kacau, tak payah nak gaduh-gaduh lah. Kita kata kalau dia nak ganti, dia nak ganti, terpulang kepada Perdana Menteri. Itu hak prerogatif atau hak mutlak Perdana Menteri untuk nak menentukan apa sebaliknya yang wajar dilakukan.